Jom saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Apa Kata Nazrin. Apa-apa hal, korang tengok dulu video ni Hutang 1.5 trilion. Janganlah salahkan saya. Tahun ini pertama kali. Okay guys, aku baru je selesai tengok video brother ni. Ramai yang PM aku minta aku komen pasal brother ni lah. Tengok pandangan aku pula macam mana. Okay, sebelum aku bercakap banyak lagi, aku nak pesan dekat korang yang video aku buat ni bukan video politik. Ini adalah video ekonomi. Korang nak sokong siapa ke, itu korang punya pasal, aku tak nak campur. Tapi aku akan fokus kepada the principle of economics saja dalam video ni. Okey, aku akan pecahkan video aku ni kepada 3 bahagian. Yang pertama, apa yang aku setuju dengan brother ni. Yang kedua, apa yang aku tak setuju. Dan yang ketiga, aku nak bagi kesimpulan. Okey, now first, kita pergi dulu apa yang aku setuju. Aku setuju bahawa debt to GDP ratio adalah satu petunjuk yang biasa digunakan oleh ekonomis untuk tengok kedudukan kewangan sebuah negara tu sama ada dia baik ataupun tidak dari sudut hutang dia. Sebab apa? Apabila saiz ekonomi itu membesar, yang juga ditunjukkan oleh KDNK ataupun GDP, jadi kemampuan sesebuah negara tu untuk berhutang pun akan naik juga. Sebab GDP ataupun KDNK tu adalah saiz ekonomi guys. Jadi, bila KDNK naik, saiz ekonomi pun naik. Okey, itu bab yang aku setuju. Now, sekarang kita pergi bab yang aku kurang bersetuju pula. Walaupun debt to GDP ratio ni adalah salah satu petunjuk yang bagus, akan tetapi dia hanyalah salah satu petunjuk saja. Ada beberapa lagi petunjuk lain yang pada masa sama kita kena tengok juga. Maksud aku adalah kalau kita hanya tengok daripada sudut debt to GDP ratio saja, jadi analisis kita kemungkinan besar akan terseleweng dan tak tepat. Aku bagi contoh dalam video ni brother ni ada cakap tentang debt to GDP ratio Singapore. Okey, macam kita tahulah debt to GDP ratio Singapore ni memang tinggi. Malah dia dah lebih 100% pun. Akan tetapi, adakah ini bermakna kalau kesemua negara dekat dunia ni apply benda yang sama, dia orang okey? Ini adalah debt to GDP ratio bagi negara Sri Lanka. Kalau korang tengok tu, debt GDP ratio dia tinggi guys, melebihi parah 100%. Ini pula debt to GDP ratio bagi negara Pakistan, pun hampir kepada 100% juga, tinggi tu guys. Ini pula debt to GDP ratio bagi negara Mesir, pun dalam paras yang tinggi juga tu. Tapi kalau korang perasan, negara-negara yang aku sebutkan tadi adalah negara-negara yang bermasalah. Dia orang ni dah bankrupt pun ataupun hampir bankrupt. Apa maksudnya dekat sini? Maksudnya adalah jika sesebuah negara tu adalah negara yang berstatus negara maju ataupun dia adalah negara kreditor, jadi kalau debt to GDP ratio dia tinggi tak ada masalah. Aku pun dah explain berbuih-buih mulut aku dalam video-video aku lepas kenapa Singapore punya hutang tu di atas 100% daripada GDP dia orang okey je. Itu aku dah pernah explain. Korang tengoklah video aku yang lepas-lepas kenapa. Tapi kalau negara kita ikut style macam negara-negara maju, contohnya Singapore, yang biasanya debt to GDP ratio kita adalah sekitar 60 hingga 60%, tapi kita ikut style negara besar, kemungkinan kita untuk bankrupt pun tinggi. Okey, tak apa. Lagi satu kita ambil contoh Thailand lah. Sebenarnya kalau korang nak tahu, debt to GDP ratio bagi negara Thailand hampir sama je dengan negara kita, iaitu sekitar 60%. Thailand punya debt to GDP ratio korang boleh tengok dekat situ sekitar 60%. Yang ini pula untuk negara kita pun sekitar 60% juga guys, macam tu. Jadi lebih kurang sama je kita dengan Thailand sebenarnya. Akan tetapi, kadar defisit Thailand adalah lebih bagus daripada negara kita. Dan kalau korang tengok dekat chart dekat sini, defisit Thailand hanyalah sekitar 2% je macam tu. Kecualilah kalau berlaku keadaan-keadaan kemelesetan ekonomi ke, contohnya macam tahun ni dan juga tahun ni, itu adalah sekali-sekala. Tapi secara biasanya, diorang punya defisit adalah sekitar 2%, 2% lebih je macam tu. Ini adalah lebih baik kalau nak dibandingkan negara kita, yang mana kadar defisit kita adalah lebih tinggi, iaitu sekitar 3 hingga 4% guys, macam tu. Jadi apa maksud dekat sini? Maksud dia adalah kadar kita buat hutang adalah lebih laju daripada Thailand. That's why aku cakap, kalau kita nak hanya bergantung kepada petunjuk debt to GDP ratio je, kita tak nampak benda tu. Tapi kalau kita tengok indikator lain, contohnya macam defisit, baru kita nampak. Okay guys, sekarang aku nak masuk bab kesimpulan pula. Pada aku, negara berhutang tu tak salah, asalkan kita tahu macam mana nak uruskan hutang tu. Akan tetapi, kita kena ingat satu benda ni guys. Setiap hutang yang kita buat pada hari ni adalah wang yang kita pinjam daripada generasi masa depan. Jadi semua hutang-hutang ni kita akan wariskan kepada dia orang.
Kalau kita nak berhutang, berhutanglah dengan reasonable dan kadar tu boleh diuruskan oleh generasi masa depan. Yang kedua, kena selalu ukur baju dekat badan sendiri. Hanya kerana hutang orang lain banyak dan nampak macam hidup dia orang okey, kita pula nak ikut macam style dia orang. Kita tak tahu yang dia orang punya income 10 kali ganda besar daripada kita. Kalau kita ikut cara dia orang, kita pun akan KO. Okey guys, ini adalah aku punya pandangan. Jangan lupa sharekan video ni supaya ramai-ramai lagi orang boleh belajar pasal ekonomi.